Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Soalan saya berkaitan dengan sungai. Ya. Nak tanya Ustaz adalah apa hukum kita pergi sungai ataupun orang kerja, kita minat batu, kita ambil batu. Mungkin lawat tutu ke. Yang betul ke kalau kita ambil barang kat sungai ni, dia kerah lah ada benda buat ikut. Itu soalan saya lah. Okey. Kita tambah sikit apa Ustaz? Okey. Pasal orang lama-lama kata kena minta izin dulu. Okey. Yang keduanya Ustaz, kita betul dulu dah soalan tu. Ada orang ambil hak yang batu tu Ustaz, jual pula. Guna hukum dia hasilnya. Okey. Yang pertama, kita kena faham asalnya semua benda-benda yang tidak ada tuan boleh ambil. Asalnya. Kemudian kita ada satu lagi ayat di belakang. Wa ulil amri minkum. Dan ulil amri berhak membuat peraturan. Jika ada dibenarkan semua orang ambil apa yang dijumpa di sungai, boleh menyebabkan rosaknya ekosistem dan sebagainya, maka mereka buat peraturan tak boleh ambil, wajib kita kena taat. Begitu juga dengan undang-undang laut. Contohnya undang-undang karang dan sebagainya. Tak benarkan kita memuka dekat batu karang dan sebagainya kerana ganggu ekosistem tempat membiaknya anak ikan. Ikan-ikan membesar. Dan memang itu ijtihad. Walaupun tak ada dalam Quran dan hadis bab jaga terumbu dan jaga sungai dan sebagainya. Tapi bila ijtihad itu dia membawa maslahat, maka wajib kita kena taat bila diwartakan oleh pemerintah. Di keadaan kena faham lagu tu. Jadi atas jalan borong saja yang tidak ada peraturan, tidak ada ketetapan lagi, maka kena terada nak ambil batu sungai Sutir 2 itu tak ada masalah. Tapi habis semua benda di sungai awak balik di rumahmu jadi menegaang. Jadi sungai tu duduk di rumahmu pula. Faham lagi? Lepas tu kena faham. Kalau tu asalnya kalau kita pergi di bukit mana pun, ambillah tanah. Tanah yang kita tak boleh ambil ni tanah haram je. Itu asalnya hukum. Tapi kalau ada akhta di situ, maka wajib kena taat pula ulil amri. Apa saja yang tidak ditetapkan dalam Quran dan hadis, maka itu syarat antara kamu. Maka kalau kamu ada perjanjian untuk taat kepada pemerintah yang kamu duduk dalam negara yang ada pemerintahnya, maka wajib kita kena taat. Sampai kita derma dapat masjid, siap masjid, kita kena ikut peraturan pula yang ditetapkan oleh JK Masjid. Walaupun kita yang derma. Di keadaan begitu. Jadi kalau asalnya nak ambil batu, tak ada masalah. Baik, itu satu masalah, persoalan. Persoalan yang kedua, betul tak kadang-kadang kita ambil jadi masalah? Betul. Dan itu sudah mujarrabun. Sudah terjadi, sudah teruji. Ada benda yang kita bawa balik, benda itu bermasalah. Kerana hidup kita dalam atas bumi ni bukan kita seorang. Dalam rumah kita pun ramai yang menumpang. Ada tikus lah, ada ular dah, ada cicak lah, ada semut lah, ada kera, macam-macam menumpang. Itu pada rumah. Di tubuh kita ni, ramai pula beribu spesies tumpang. Baru ni dia dalam satu rencana di Jepun, dia panggil orang yang paling bersih. Selepas mandi, naik ke atas petak, dia pun teropong dengan mikro di atas kening dia tu. Berjenis-jenis serangga duduk yang sangat mikro. Mikro ni bukan makro. Makro ni tak nampak dia oleh mata, tapi nampak dengan lens kamera. Mikro ni lens kamera tak mampu nampak. Lebih halus lagi. Di batang, setiap batang bulu kening kita ni, besar-besar gajah duk peluk atas bulu kening. Ada orang 3 ekor, ada orang 2 ekor. Menumpang duduk pada tubuh badan kita. Maka apatah lagi yang duduk di sungai-sungai, yang duduk di lubang-lubang, yang duduk di hutan. Ketika diturunkan Nabi Adam AS ke bumi, manusia, sebelum itu jin duduk di bumi ni. Disebut dalam kitab Tarikh Umam wal Muluk, Ibn Jarir At-Tabari, dihalau jin-jin yang jahat-jahat, yang hebat-hebat ni ke laut dan ke gunung ganang. Maka Nabi pula pesan dalam hadis, antaranya kitab Tazkirah, kitab Azkar Imam Nawawi. Kalau kita nak pergi ke hutan, kalau kita nak pergi ke laut, kita nak naik bukit, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min syarri syayatin wa yahduruni. Baca yang tu. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung dengan kalimah-kalimahmu yang sangat sempurna daripada segala makhluk yang jahat dalam hutan ini, dalam laut ini, di gunung dan bukit ini. Dan kalau ada jin-jin yang jahat, janganlah jin-jin yang jahat itu datang mengganggu aku. Tu nak khabar di hutan, di laut, di bukit ada orang duduk.
Okey? Penghuninya. Lepas tu ada surah jin dalam Quran. Kerana jin tu cuma kita orang Melayu tokok tambah. Dia tokok tambah. Tengok gini toyo. Tengok gini tu kopek. Gini tu penangga. Itu bagian tambah hang. Bagian nasi belauk tu. Tapi asalnya tu gitulah. Okey? Sebab tu ada hadis. Nabi kata jangan kamu kencing dalam air yang tenang. Kita pergi di hutan, kita hiking, naik gunung, naik apa, jumpa air, jangan kencing ataupun kita pergi tempat air yang tidak bergerak. Air yang kalau kita nak kencing, nak basuh kencing, basuh berak, nak ambil air cedok air apa semua, ambillah yang tempat air itu berlari. Faham lagi? Air itu bergerak. Kalau air itu senyap, tak bergerak, jin suka duduk. Tidak mesti ada jin, tapi kemungkinan jin ada. Okey. Yang kedua, Nabi sebut dalam kitab-kitab hadis, Bulughul Maram, kitab Nailul Autar, Imam Syaukani. Jangan kencing di hutan dalam lubang. Okey? Ada orang dia kencing di hutan. Dia kencing lah, dari hutan tak ada jambang. Dia buka gezik, dia pun kencing. Tengah kencing, dia nampak lubang. Dia pusing, dia masuk dalam lubang. Masuk dalam lubang. Faham lagi? Nabi kata, fa'innaha masakinul jin. Kerana setengah daripada lubang itu, tempat tinggal jin. Allah. Kalau jin Islam, kamu khianat saudara kamu. Kalau jin tu jin jahat, bekok batu. Jadi masalah. Haji nak rakyat, ada berlaku. Ambil kayu, ambil batu, bila balik bermasalah. Dan sahabat saya, dia pergi ambil, bukan dia ambil, dia ni tukang buat golok. Dia tukang buat golok, ulu golok lah. Jadi hamba Allah seorang ni, dia masuk dalam hutan, dia jumpa sebatang pokok. Betul-betul duduk dalam sungai, tegak gitu. Batu sikit, tegak straight gitu. Daun 2-3 helai. Dia pergi tebang buat balik. Dia suruh buat ulu golok. Jadi bila kawan ni tukang buat golok, ambil canak, tu, nerak dok dia bangun. 3 bulan macam baby, pakai pamper. Ngakak. Kulit berbelang-belang habis kulit ni. Jadi panggil-panggil orang berobat apa semua, datang Darul Syifa apa semua, ada dah ambil-ambil benda-benda orang dalam hutang. Ada orang mari kayu. Boleh tak pergi atas mula? Pergi atas mula, baik. Alhamdulillah. Dicing molek-molek ada kulit, boleh bangun. Tu nak koyak benda-benda lagu ni. Dan ini sebut dalam hadis, jin-jin yang duduk di hutan ni memang sahih. Jadi berhati-hati. Jangan buat lebih kurang macam rumah kampung kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.